Wabarakatuh dan selamat malam. Okey. Waalaikumsalam cikgu. Salam cikgu. Waalaikumsalam cikgu. Okay tadi. Okey. Peluang lepasan SPM dalam program kemahiran TVET. Banyak sebenarnya TVET. TVET is very good actually sebenarnya. Okay, especially untuk future lah. Korang punya future semua sangat-sangat penting. Alright. So, bismillahirrahmanirrahim. Macam biasa, minta tolong kerjasama untuk tulis nama penuh anda dan juga sekolah anda ataupun institusi anda. Minta tolong kerjasama untuk tulis nama penuh anda ataupun institusi anda dalam chat untuk kehadiran pada hari ini, insyaAllah. Okay. So, hari ini kita akan masuk kepada bab baru insyaAllah, iaitu bab 9 untuk sains tingkatan 4. Betul kan? Tak salah kan? Sains tingkatan 4. Alright, iaitu kimia industri. Hari ini kita akan tengok macam mana penggunaan kimia dalam industri di Malaysia lah terutamanya. Kita akan tengok mostly dalam Malaysia instead of banyak sebenarnya penggunaan kimia dalam industri ni, tapi kita akan lebih fokus kepada apa yang berlaku dalam Malaysia lah, insyaAllah. So, dengan tu bismillahirrahmanirrahim, kita boleh mulakan. Laser pointer, alright. Okay, hari ni kita akan tengok kepada 3 perkara. Okay, hari ni kita akan tengok 3 benda lah jenis kimia yang telah dilakukan atau pembentukan barang-barang dalam dari segi kimia dia membentuk beberapa perkara, iaitu kita akan tengok alloy, kita akan tengok apa tu alloy. Kita akan tengok kaca dan seramik, kita akan tengok apa tu kaca dan seramik, dan last kali kita akan tengok polimer insyaAllah. Okay, kita akan tengok apa pula polimer. Okay, ketiga-tiga ni mempunyai maksud yang berbeza lah. Alright, dia beberapa perkataan yang kita akan jumpa dan kita kena pasti apa sebenarnya maksud. Okay, so take note, kalau nampak perkataan-perkataan tu, kita take note lah lebih. Sebab ini antara perkataan-perkataan yang penting dalam topik ni. Iaitu alloy, kita kena ambil tahu apa tu alloy, komponen kaca dan seramik, apa yang berada dalam kaca dan seramik, polimer semula jadi. Okay, kita tengok kita akan ada polimer semula jadi dan juga kita ada polimer sintetik. Alright, lepas tu kita ada getah. Kita akan tengok getah agak. Getah asli, getah tervulkan dan pemvulkanan getah. Dia very specific vulkan untuk getah. So alloy. What is alloy? Alloy is actually campuran beberapa jenis logam atau campuran logam dengan bukan logam mengikut peratusan yang tertentu. Terdapat beberapa jenis alloy yang biasa digunakan dalam kehidupan harian seperti keluli, peta, gangsang, loyang dan duralumin. So alloy ni sebenarnya ialah campuran, mixture. Alright, a mixture ataupun campuran beberapa jenis logam ataupun logam dengan bukan logam. Alright, dia mesti ada logam lah. Alloy ni usually dia akan metal lah, something yang related dengan metal, besi. Campuran logam, beberapa jenis logam ataupun campuran logam dan bukan logam mengikut kepada peratusan yang tertentu lah. Yang paling biasa kita jumpa first ialah keluli, pewter, gangsa, loyang dan duralumin. Right. Ini antara jenis-jenis yang ada. Ini jenis-jenis dia. Basically apa yang ada? When we talk about keluli, apa dia sebut pasal keluli? Ini bermaksud mempunyai 99 ferrum atau besi dan 1% karbon, itu maksud dia. Okay. So kena nampak juga komposisi dia. Kadang-kadang dia bagi komposisi. So 99 besi dan 1% karbon. Sifat dia ialah keras dan kuat. Keluli ini sifat dia keras dan kuat lah. Kegunaan membina bangunan dan jambatan, membuat badan kenderaan dan landasan kereta api. Besi-besi yang kita jumpa dekat untuk jambatan ke, untuk bangunan ke, kita dia jenis alloy sebenarnya. Dia bukan besi, pure besi lah. Dia satu jenis bentuk alloy di mana dia ada 1% karbon dalam komposisi dia. Pewter ni timah. 96% timah, 3% cuprum dan 1 antimo. Ini permukaan berkilau, tahan kaki san. Okay, membuat barangan perhiasan seperti bingkai, gambar. Gangsa 88% cuprum dan 12% timah. Dia keras, tahan hafisan, warna menarik, buat tubuh ukiran logam, duit shilling, pingat dan sebagainya. Gangsa, basically this one you guys boleh baca sebenarnya. Loyang, tak apa saya baca je lah. Loyang, cuprum 75, zinc 25, kuat permukaan berkilat, mudah tertempa, warna kemasan. Buat kunci,
tombol pintu, alat muzik seperti trompet dan sebagainya. Duralumin 95% aluminium, kopra, magnesium dan pandangan ringan, kuat, tahan kaki, membuat badan pesawat, kapal terbang dan sebagainya. Duralumin dia ringan lah sebenarnya. Itu sebab dia boleh buat badan pesawat, kapal terbang dan sebagainya. So, logam tulen, okay, basically sebenarnya sifat asal logam yang pure, yang betul-betul tulen. Contoh macam besi, kalau besi tu just ferrum semata, tak ada karbon, ianya masih lembut dan mudah terhakis. Ianya lembut lah. Senang kita nak bengkokkan dia, senang kita nak patahkan dia. Okay. Kenapa? Sebab atom semua sama saiz. So kalau kita, dia punya atom tu letak sebelah-sebelah dia kan, dia senang untuk bergerak lah. Sebab tak ada benda yang boleh hold, yang boleh pegang dia orang. Okay. Sebab dia sama saiz semua, so semua fit perfectly, semua cantik aja. So dia senang untuk ditolak. Atom tu senang bergerak. Even macam emas sekalipun, kalau you perasan emas ada macam-macam jenis, ada yang 999, dia tak ada yang 100%. 999 tu pun sebenarnya bukan 100% emas. Dia ada sedikit benda lain supaya dia boleh keras. Emas tu kalau dia tak ada benda asing, biasa kita beli, kalau biasalah orang beli untuk perhiasan 936 ke 3963, I don't know. 936 sekian saya. 936 je posisi. Maksudnya dia ada 93.6% emas. Yang lain tu dia ada elemen lain supaya ianya lebih keras. Boleh dibentuk lah. Kalau tak, dia tak boleh bentuk. Dia akan jadi macam gumpalan emas je. Dia just lembik tu je kan. Macam cecair. Dia tak kuat lah senang cakap. So pembentukan alloy. Tu datangnya benda bernama alloy. Okay. Saiz atom yang berlainan menyukarkan penggelongsoran antara atom. Dia ada benda yang akan pegang selain daripada atom asal dia yang sama saiz tu. Sebab ada perlainan saiz ni, mana kawasan-kawasan yang ada lopong atau ruang di antara atom tu akan di-fill up, akan diisi dengan atom-atom logam ataupun bukan logam yang lain lah. Contoh kat sini dia atom logam tulen masuk dengan atom unsur asing. Kalau dicampurkan dia akan berbentuk macam ni. Dia akan fill. So basically like just kita nak tolak dia lebih sukar untuk alloy tu berpecah dan bergerak. Okay, lebih susah untuk dia bergerak. Okay, this is the reason. Okay, so dengan tu kita boleh tahulah apa sebenarnya sebab adanya alloy ni. Apa sebab sebenarnya kita kaji dan kita ambil tahu apa sebenarnya alloy ni. First, untuk menambahkan kekerasan atau logam, alloy lebih keras berbanding daripada komponen dia. Okay. First untuk kita keraskan logam. Contoh macam keluli tadi kan. Keluli tadi kita nak buat bangunan ke apa. Kalau kita pakai besi yang lembut, besi yang lembik, tak jadi bangunan. Betul tak? Jadi bangunan yang roboh. So kita pakai keluli, alloy yang lebih kuat. Dengan itu lagi inilah mencegah hakisan, prevent corrosion. Okay, contoh macam besi jambatan lah, berkarat semua tu kan, dia berkarat, dia akan lama-lama dia akan hilang. So dia tak sesuai lah kalau kita tak gunakan alloy. Okay, membaiki rupa logam, the finish of the paper. Itu mostly untuk contoh macam seramik tadi. So seramik tak apa. Contoh yang macam ni tadilah, gangsa untuk pewter tadi kan, pewter untuk barang hiasan bingkai gambar. Okay, kalau dia hanya asal, dia tak berkilat. Okay, tapi apabila kita jadikan di pewter, dia lebih senang untuk berkilat lah. So dia akan mencantikkan lagi logam tu. So ni antara contoh-contoh yang dipakai, jenis alloy yang digunakan. Antaranya first, tahu keluli digunakan dalam pembinaan bangunan pencakar langit dengan sifatnya keras dan tahan hakisan. Badan kapal terbang diperbuat daripada darulaman yang ringan dan kuat. Lepas tu beberapa bezit daripada loyang yang berkilat dengan tahan kaki. So ada saxophone, kapal terbang, kemudian ada Petronas, antara contoh-contoh alloy yang kita guna.
spesifik lah dia bukan saja alloy, kita kena tahu spesifik sebab alloy ni banyak benda. So macam bangunan mostly kita pakai keluli untuk kapal terbang kita pakai duralumin sebab dia ringan dan dia kuat. Dia dua benda tu, dia ringan dan dia kuat sifat dia. Lepas tu bronze ni bronze, gangsa. Ini gangsa kita pakai untuk saxophone lah. So pada masa sama alloy juga boleh menjadi superconductor. Apa tu superconductor? Ialah bahan mengkonduksikan arus elektrik tanpa rintangan. Certain contoh macam bronze, copper. Macam copper. Kan kita ada pakai elektrik copper, kita ada pakai sebenarnya kita punya internet zaman dulu lah. Zaman dulu ke? Dulu tak dulu, sekarang pun pakai lagi sebenarnya. Internet kita masih menggunakan kuprum pada kalau pakai Streamix. Kalau pakai Unify kita dah pakai fiber, which is tu cerita lain lah. Okay, fiber yang pakai kalau sebelum ni macam calling ke apa, kita pakai alloy jenis kuprum untuk menggerakkan electricity di antara tu, connection tu menggunakan copper tu. Okay, itu pun alloy lah sebenarnya. Alright, dengan tu kita buat latihan sedikit. Kita akan tengok apa sebenarnya alloy lah. Berikan tafsiran alloy. Give definition alloy. Alloy ialah, alloy tu apa sebenarnya? Mengikut POUS punya tafsiran. Bukan you guys punya tafsiran, mengikut tafsiran tadi lah. Yang kita dah tengok tadi. Boleh pakai chat, tak ada masalah untuk cuba jawab. Boleh saya test? Boleh test, tak ada masalah. Bayang cakap panjang sangat, takut macam kawan-kawan tak boleh dengar. Tak dapat tangkap maksud saya, bukan tak dengar, tak dapat tangkap. Alloy ialah bahan yang terhasil daripada campuran beberapa jenis logam atau campuran logam dengan bukan logam mengikut peratusan tertentu. Yes, betul. Okay, ini ialah campuran yang penting. The word perkataan yang penting kat sini ialah first kita nak kena masukkan first campuran. Okay, campuran. Allahu Akbar. And saya besar kangkang luas sangat. Campuran logam plus logam. Saya short form saja. Atau logam plus bukan logam. Okay. Dia bukan logam. Dia mesti ada logam. Logam dengan logam atau logam dengan bukan logam. Penting lah. Bukan logam dengan peratusan yang tertentu. Dengan peratusan yang tertentu. Peratusan yang tertentu. Yes. Okay, campuran logam dengan bukan logam dengan logam ataupun logam dan bukan logam dengan peratusan. Ini peratusan. Bukan peraturan. Peratusan yang tertentu. Kejap. Peratusan yang tertentu. Okey, so dekat kaca di bawah, kita ada alloy keluli. Apa komponen yang ada dalam keluli tadi? Apa yang ada untuk zinc dan kuprum dan zinc, gangsa apa komponen dia, dan kuprum, aluminium, magnesium dan juga mangan. Apa sebenarnya? Maradin, saya nampak awak dah angkat tangan raise hand. Ada apa-apa? InsyaAllah.
Keduli komponennya besi. Okey, keluli komponen dia besi sahaja ke? Dengan karbon. Yes, betul. Besi dan karbon. Okey, apa yang membentuk kuprum dengan zinc? Loyang. Yes, brass. Okey, yang gangsa dibuat daripada Kuprum dan timah. Krom dan timah. yes, kuprum. Sekejap. Kuprum dan timah. Bawah tu? Duralumin. Duralu. Allah, boleh lah. Timah. Okay, ini adalah duralu. Alright. So, situ kosong. Dengan perkataan-perkataan ini betul. Proses yang menghasilkan alloy dikenali sebagai bila berdasing ditambah dengan alum tulen, apa terhasil? Sifat-sifat alloy ialah apa daripada logam yang tulen membentuknya, alum meningkatkan kekerasan logam tulen menghalang apa dan meningkatkan apa logam tu. Proses untuk menghasilkan alloy dikenali sebagai pengaloyan. Yes, pengaloyan. Pengaloyan. Okay. Pengaloyan. Apabila benda asing ditambah kepada logam tulen, apa yang terhasil? Alloy. Yes. Alloy. Alloy lah. Sifat-sifat alloy adalah apa daripada logam tulen yang membentuknya. Lebih kuat. Lebih kuat boleh digunakan. Boleh digunakan, tak ada masalah. Cuma yang lebih tepat sebenarnya perkataan yang, at least ni perkataan yang dia carilah. Perkataan yang dia cari ialah berbeza, dia berubah. Tapi lebih kuat apa tadi betul juga. Okay, so alloy meningkatkan kekerasan logam tulen menghalang apa dan meningkatkan apa logam? Menghalang rintangan. Bukan. Okay. Sebab kalau alloy superconductor, dia tak halang rintangan, dia hilangkan terus, dia hapuskan. Tapi tu lebih kepada superconductor lah. Superconductor. Menghalang gelongsor. Yes, ada satu tulis tadi. Menghalang hakisan kakisan sebenarnya perkataan dia. Kakisan. Corrosion. Kakisan. Dan meningkatkan Kekerasan. kekerasan dah. Apa lagi? Kekuatan logam. Kekuatan lebih relate dengan kekerasan. Tak apa saya ni. Rupa dia. Makin berkilat. Okay, alloy berkilat lah sebenarnya sebab besi biasa dia tak berkilat sebenarnya. Besi tulen dia tak berkilat tapi apabila jadi alloy dia jadi berkilat. So rupa logam tulen pun akan makin cantik lah. Alright. Lagi. Okay, padankan alloy dengan kegunaan yang betul.
Duralumin, superkonduktor, bateri, gangsa dengan loyang. Apa function duralumin? Badan kapal terbang. Yes. Kapal terbang, superkonduktor. Wayar elektrik. Bukan. Ada satu lagi. Yang lebih Kereta api berkuasa tinggi. Yes. Dia lebih tepat lah. Kereta api berkuasa tinggi ni memang dia menggunakan superkonduktor untuk tolak. Contoh, actually bullet train. Bullet train pakai superkonduktor. Dekat Thailand pula. Mana tu? Kat Jepun. Bateri? Wayar elektrik. Yes. Wire elektrik. Gangsa. Ingat dan tunggu. Apa? Pingat dan Ingat dan Yes, betul. Ingat dan tugu. So, goyang last but not least, perkakas Allah. Sekejap. Perkakas dapur. Wait. Wait, what? Sudah. Sekejap Okay, so next kita tengok pada kaca dan seramik, So, kita ada dua benda nama dia kaca dan seramik. Dia berbeza. Okay, kaca dan seramik dia berbeza lah. Kaca diperbuat daripada silika. Okay, silika pasir lah sebenarnya. Kaca sebenarnya diperbuat daripada silika atau pasir. Silika ialah sebatian yang mengandungi silikon dioksida dan wujud secara semula jadi di dalam pasir. Silika tulen dileburkan pada sekitar 1500 darjah Celsius sehingga menjadi cair dan dibentuk menjadi kaca. So basically keyword yang penting kita nak tahu, first silika. Kenapa boleh? Sebab ada silikon dioksida. Macam mana cara kita nak dapatkan dia? Kita bakar dia, kita leburkan dia sehingga 1500 darjah Celsius. Panas lah, sangat panas. Daripada situ dia terbentuklah kaca. So, sifat utama kaca. Okey, ini sifat-sifat kaca. Nak mengatakan sesuatu tu kaca, ini benda-benda yang penting. Lut sinar, keras tetapi rapuh. Penebat haba, lengai secara kimia, tidak mengkakis, dan konduktor elektrik yang lemah. Okay. Ianya lut sinar, ianya keras tapi rapuh, senang pecah. Penebat haba, dia haba susah nak keluar. Lengai secara kimia, tidak mengkakis, dan konduktor elektrik yang lemah. Okay. Chemically inert. Alright, so tidak mengkakis lah, cannot corrosive, and for electrical conductor. So kita ada beberapa jenis kaca yang ada. Kita ada kaca silika terlakur, kaca soda kapur, kaca borosilikat, kaca pelampung. So komposisi dia, kalau silika terlakur ni silika sahaja, soda kapur ada kalsium karbonat, natrium karbonat, borosilikat ada boron oksida, natrium oksida, aluminium oksida, pelampung ada pelampung 2 oksida dan juga natrium oksida. Ciri-ciri dia kalau silika tu tahan terhadap haba, lengai terhadap bahan kimia. Soda kapur takat lebur rendah, mudah dibentuk. Borosilikat ketahanan yang sangat tinggi terhadap haba dan bahan kaca berbanding dengan kaca soda kapur. Pelampung takat lebur rendah mempunyai indeks kebiasaan, mempunyai indeks biasan yang tinggi.
Alright. So this one you boleh baca, you boleh hafal sebenarnya pelan-pelan. So seramik. Perbezaan seramik dengan kaca. So kita tengok pula seramik. Seramik terdiri daripada bahan logam yang terbentuk hasil daripada tindakan haba pada suhu yang tinggi. So ianya daripada bahan logam. Seramik diperbuat daripada tanah liat. Seramik daripada tanah liat. Kaca tadi daripada pasir. Tadi ada silikat dioksida, komponen utama dalam tanah liat ialah aluminium, silikat, seramik tahan haba dan tekanan yang tinggi. Seramik juga sangat keras, rapuh, lengan terhadap bahan kimia dan tidak berkarat. Seramik juga merupakan penebak haba dan elektrik yang baik. Okay. Dia tak lutsina. Basically sebenarnya dia sama je dengan kaca tadi. Bezanya kaca lutsina, yang ni dia tak lutsina. Tadi silikat dioksida, yang ni aluminium silikat. Alright. So ni contoh-contoh kaca tadilah, aplikasi-aplikasi yang digunakan untuk kaca. Kita pakai untuk radar semakmal seperti beaker, kelainan diperbuat daripada kaca, beroksid kerana ciri ketahanannya yang sangat tinggi terhadap haba dan bahan kimia. Spesifik kita pakai kaca borosilikat untuk bahan-bahan yang ada dalam bilik chemistry awak. Produk kaca mentol dia biasa daripada kaca soda kapur kerana cirinya tahan haba dan mudah dibentuk. Prisma kaca dibuat daripada kaca plumbum, digunakan untuk mengkaji penyebaran cahaya kerana mempunyai indeks biasan yang tinggi. Triangle ni pakai nama kaca dia, kaca plumbum. Selama ni kita panggil kaca je semua kan, ni kaca, ni kaca, ni kaca. Tapi sebenarnya dia ada spesifik kaca lah yang berbeza-beza. Kat sini dia pakai tadi borosilikat, kat sini dia pakai soda kapur, yang ni dia pakai plumbum. Dia bukan 100% silika. Okay, dia ada campuran-campuran sedikit. Tingkat kaca duduk sinar membenarkan cahaya masuk ke dalam rumah. So ni contoh-contoh aplikasi seramik. Sini seramik yang sentiasa kita jumpa dekat keliling-keliling kita. Antaranya pinggan mangkuk dibuat daripada seramik kerana ciri tahan haba dan tidak terhakis. Yang biasalah daripada dulu lagi. Biasa orang pakai seramik untuk buat bowl. Okay, buat pinggan mangkuk. Jubin pun pakai seramik. Mana pakai jubin seramik lah, digunakan sebagai lantai kerana cirinya berkilau menjadi lantai kelihatan bersih dan cantik. Seramik juga digunakan membuat palsu gigi kerana ciri seramik yang keras dan kuat serta lengkai terhadap bahan kimia. Gigi palsu pun pakai seramik juga. Okay. Pasu bunga seramik, keras dan kuat. Saya rasa semua orang kenal kot pasu bunga seramik. Itu pun perkataan haliat jugalah. Pasu bunga seramik. Seramik dia basically sama je semua. Alright. So kita tengok sikit perbezaan tentang kaca dan seramik. Apakah sebenarnya perbezaan? Apa yang membezakan di antara kaca dan seramik? Cuba bagi tiga perbezaan. First, Kaca mempunyai lutsina. Kaca Seramik tak ada mempunyai lut sinar. lutsina. Manakala Yes. seramik tak ada. Tak ada. Yes, betul. Alright. Kaca lutsina, seramik tidak adalah. Betul. Atau perkataan yang boleh digunakan adalah legap. Okey, perkataan yang boleh digunakan legap lah. Sama je. Tidak lutsina. Okey, lagi kaca. Okey, tak apa ni saya bagi. So kaca selain daripada ni, kaca juga kalau kita panaskan dia akan menjadi lembut. Okey, dia lembut apabila dipanaskan. Apabila dipanaskan. Okey. Untuk seramik dia tidak berubah. Tak berubahlah, tak berubah bentuk. Apabila dipanaskan. Okey.
Kaca juga tidak telap. Okay, dia tak telap dan seramik adalah berliang. Tidak telap dan ni adalah berliang. Okey. Kepada mungkin yang tak sure maksud tidak telap ni, dia bahasa Inggeris kita panggil impermeable atau kata mudah ialah air tak boleh lepas. Okey. Air takkan boleh lepas. Maksudnya kalau kita buat kaca kita buat pinggan lah pinggan kaca, air tak keluar. Tapi kalau kita pakai seramik tanpa cat, tanpa betul-betul kita cover dia punya dinding dia, air akan boleh keluar sebab dia berliang, dia ada lubang-lubang, dia ada ruang-ruang dekat di antara silika-silika tu kat tanah liat tu, menyebabkan air boleh diserap masuk ke dalam diserap masuk dalam seramik tu. Maksud dia ada lubang-lubang lah di antara seramik tu. Alright. Tuliskan benar atau palsu bagi setiap pernyataan berikut. Komponen utama kedua-dua kaca dan seramik ialah silika. Betul ke tak? Palsu. Actually benar. Both silika adalah untuk kedua-dua. Macam tadi untuk kaca kita pakai silika dioksida. Untuk seramik kita pakai aluminium silika. Both are silika lah, kedua-dua silika lah. Nombor 2, kaca tahan suhu lebih tinggi daripada seramik. Palsu. Yes, palsu. Kaca digunakan untuk membuat gelas, pinggan, mangkuk, botol dan kanta. Palsu. Betul sebenarnya. Betul. Betul. Kan kita ada kan gelas kaca, kita ada pinggan mangkuk kaca, kita ada botol pun nak pakai kaca juga. Dulu lah, sekarang susah nak jumpa. Tapi kalau pakai apa nama botol tu? House bomb masih pakai kaca. Kalau dulu Coca-Cola semua kaca. Kanta, confirm lah, kanta memang kaca lah. So kaca dibuat daripada tanah liat dan seramik daripada pasir. Palsu. Palsu. Berbalik, okey. Pasir, kaca, tanah liat, seramik. Satu contoh kegunaan superkonduktor seramik ialah microchip yang digunakan dalam komputer. Benar? Benar. Yes, betul. Betul lah. Alright. Satu contoh kegunaan superkonduktor seramik ialah microchip yang digunakan dalam komputer. So, komputer awak sebenarnya ada tanah liat. Alright, so next kita tengok apa tu polimer. So polimer ni berbeza daripada alloy dan ni lah. So polimer ialah molekul yang besar membentuk rantai yang terdiri daripada gabungan unit molekul kecil. Unit molekul kecil berbentuk polimer dikenali sebagai monomer, Polimer yang terdiri kelas pada polimer semula jadi dan polimer sintetik. So dia molekul besar, satu molekul yang besar terbentuk daripada rantai. Okay, the keyword kat sini sebenarnya ialah ni, rantai. Dia rantaian. Okay, that's the most important one lah. Saya lupa nak highlight kan. Okay, polimer molekul besar bentuk rantai yang terdiri daripada gabungan molekul kecil. Yang kecil ni satu unit tu bernama adalah monomer, digabung-gabungkan menjadi polimer. So kita ada dua jenis polimer semula jadi dan juga polimer sintetik. So formula semula jadi. Apa maksud polimer semula jadi? Polimer semula jadi ialah yang wujud secara semula jadi. Dia memang ada. Kita tak payah buat dia, kita duduk tidur tiba-tiba keluar polimer tu. Itu polimer semula jadi. Antaranya ialah kanji, protein dan juga getah asli. Monomer dia apa? Monomer dia glukosa, amino acid dan juga isoprene. Kegunaan dia kanji membuat tenaga, membentuk sel dan tisu badan, membuat produk berasaskan getah. So kita ada satu lagi nama dia polimer sintetik. This one ada polyethana, ethana, polystyrena, styrena, perspex, metil metakelate, getah sintetik, neoprene. So getah asli, getah sintetik, getah pun ada dua jenis lah. So kegunaan buat botol plastik, beg plastik, baldi. Polyethane. Ni botol yang kita biasa jumpa, polyethane. Polystyrene. Ni polystyrene sebenarnya, membuat bekas pembungkusan peralatan elektrik. Polystyrene lah, yang putih-putih. Polystyrene. Perspex.
Okay, membuat cermin pesawat, tingkap kenderaan, perspek. Membuat sarung tangan, tayar kereta dan tapak kasut tu getah sintetik. So, polimer sintetik antaranya ialah getah sintetik, gantian sintetik dan juga plastik. Okey, getah sintetik ada neoprena, terkol, getah titanium butima, ini yang dipakai lah. Getah gantian sintetik, sintetik fiber, nylon, rayon, polyester, plastik ada polietena, polynitrichloride dan juga berbaki lead. That's one you boleh baca, tak apa. So proses pemuliran dan penyah polimeran. Proses pempolimeran dan penyah polimer. Dan macam ni polimer tu menjadi dan macam ni kita nak hilangkan polimer tu. Istilah dia ialah pempolimeran, maksudnya membuat, penyah menghilangkan lah. So polimer dihasilkan melalui proses pempolimeran. Proses pempolimeran adalah proses penjatuhan monomer dan pembentukan ikatan kimia yang menghasilkan polimer berbentuk besar, membentuk rantai. Penyah polimeran perlu merujuk pada proses dia terbalik lah. Daripada polimer menjadi monomer. Melalui tindak balas kimia. Pempolimeran melibatkan monomer jenis yang sama memecahkan ikatan gandaan dua menjadi ikatan tunggal sebagai pempolimeran penambahan. Okey. So ni adalah contoh pempolimeran, penyah polimeran. Proses polimeran daripada monomer jadi polimer. Ni rantaian. Rantaian yang maksudnya ni. Right? Ni pempolimeran, yang ni penyah polimer. Dan proses polimer penambahan, kalau kita ada satu polimer, kita masuk lagi, itu namanya pempolimeran penambahan lah. Pempolimeran kalau kita just tambah yang sama. Okey, masukkan etena masuk etena lagi, etena masuk etena lagi, etena masuk etena lagi. Ada pempolimeran penambahan. Alright, so getah asli. Okey, getah asli. Getah asli atau disebut sebagai latex didapati daripada batang pokok getah yang ditoris. So getah diproses menjadi getah asli. Antara ciri asli adalah kenyal, lembut, tidak tahan hamba, penebak elektrik yang baik serta tidak telap udara. Latex. Alright. So getah asli kita panggil dia sebagai latex. Ni yang Malaysia punya lah. Memang famous lah. Memang kita punya sebenarnya. Okay, kita antara penghasil getah terbesar. So susu getah asli diproses menjadi susu getah, dipanggil jadi getah biasalah. Kebiasaan lepas kita toreh, kalau you pernah tengok cerita-cerita orang toreh-toreh getah ni, kita toreh tu untuk dapatkan kita panggil susu getah. Dari susu getah tu kita akan jadi getah lah. Macam mana? So tindakan asid dan alkali terhadap latex. So dia ada, kita masukkan sama ada asid getah. You pernah dengar ada tapi ni kes lama sebenarnya, ada orang pernah kena timbah dengan asid getah. Tapi untuk getah supaya jadi keras, kita kena masukkan asid sebenarnya. Okey, kita masukkan asid, dia menyebabkan dia jadi keras lah. So terdapat cas-cas negatif mengelilingi permukaan luaran membran tersebut. Tak apa, this one saya baca je, nanti kita tengok dalam gambar lagi senang faham lah. Menyebabkan molekul getah menolak antara satu sama lain, maka latex kekal wujud sebagai cahaya apabila asid ditambahkan latex, ion hidrogen bercas positif. Asalnya dalam dalam dia punya getah ni, dia ada permukaan luar membran dia, menyebabkan membran itu negatif. Dia menyebabkan di antara molekul-molekul ni, di antara sesama dia pun menolak, sebab dia akan kekal menjadi cecair. Lepas tu kita masukkan asid. Apabila masuk asid dia ada cas positif. So asid ni akan neutralkan balik cas negatif membran dia tu, menyebabkan membran dia hilang. Daripada situ dia boleh berlanggar sama dia, getah dia punya membran protein dia hilang, menyebabkan dia boleh bergabung lah sesama dia dan terbentuklah getah asli tu. Apa istilah? Korang panggil apa? Bola getah. Tapi yang keras pula. Okey. Jika latex dibiarkan tanpa ditambah asid, tindakan bakteria menghasilkan asid dan membentukkan membran protein, maka getah menyebabkan dia menjadi pepejal. Basically kalau kita biar lama-lama, ni orang-orang toreh tahulah. Kita tak boleh biar lama-lama sangat. Kalau kita biar terlalu lama kat dia punya cup tu, dia akan keras juga sebenarnya. Tapi sekarang kata saya okey dah. Dia tak ada masalah. Okey, ni apa yang berlaku dari segi gambar. Asalnya kalau kita lepas kita toreh, kita dapat macam ni.
Dia itu tutup dalam membran, lepas tu ada negative charge dekat luar. Lepas tu kita masukkan acid. Acid charge positif. So dengan situ maksudnya positif melekat-lekat kat dinding ni. Bila dia jadi neutral, dia boleh berlanggar lah sama dia. Kan? Neutral dia tak ada force penolakan tu tak ada. So dia langgar sama dia orang. So membran pecah. Bila pecah dia akan terbuka macam ni. Terbuka macam ni baru dia boleh berkumpul sama-sama dia orang yang dekat dalam ni. Polimer dalam ni bergabung membentuk getah yang keras lah. Kan, anjal yang kita boleh pegang lah, bukan cecair lah, pepejal. Tapi kalau alkali pula macam ni, apabila alkali tambah latex, ion hidroksid daripada alkali menurunkan ion hidrogen daripada asid. Tanpa asid, casan negatif kekal memberi protein, getah tak menolak antara satu sama lain dan tidak berlangkah, maka molekul getah akan kekal dalam keadaan cair. So kalau kita nak kekalkan menjadi cecair kan, susu getah tu, kita just masukkan alkali, nanti dia akan tak jadilah, dia tak akan menjadi pepejalah, dia akan kekal menjadi cair sebab negatif tu masih banyak, makin banyak dan makin banyak. So ni apa yang berlaku. Dan asalnya katakan dia dah natural, dia natural, lepas kita masukkan negatif tu, so dia akan hilangkan balik menyebabkan dia menjadi negatif balik lah. So daripada situ dia akan kekal menjadi cecair. Okay. So, kita tengok pula proses pemvulkanan getah. Sekali, kita speed je lain ya. So, bagaimana proses pemanasan getah bersama sulfur? Kita panaskan getah, kita masak getah bersama sulfur. So, proses pemvulkanan, atom-atom sulfur ditambah dalam molekul polimer getah asli membentuk rantai getah diperoleh melalui proses ini disebut getah tervulkan. So, getah, apabila kita panaskan getah bersama sulfur, kita panggil dia getah tervulkan. Atom sulfur ditambah menghasilkan rangkai silang antara rantai polimer getah. Rangkai silang menghalangkan polimer getah daripada bergelongsong antara satu sama lain. Hal yang menjadikan getah lebih kenyal, lebih tahan, haba, kuat dan keras berbanding getah asli. Okey. Tapi kita tengok nanti dia ada macam mana, maksudnya ada rangkai silang menghalang polimer-polimer getah bergelongsong antara sama lain ni. Macam ni. Atom sulfur menambah hasil rangkai silang ni macam mana kita akan tengok. So ni kelebihan getah tervulkan lah, dia punya ciri-ciri sifat-sifat dia. First, ianya lebih keras dan lebih kenyal. Ianya keras, lebih kenyal, penebak elektrik yang lebih baik, tak mudah teroksida kat udara, tidak bertambah balas dengan asid alkali, tidak terhadap cecair udara, juga tahan terhadap daripada getah asli biasa. Apa yang kita pernah jumpa, apa yang paling mudah kita jumpa dalam getah-getah, teknologi getah yang ada, asfalt antaranya. Okay, termasuk getah bekuan CMA sebagai konkrit asfalt yang menurap jalan raya supaya tahan lebih lama, tahan haba, mengurangkan bunyi bising dan keratakan jalan raya. Getah color menyebabkan cat lukis yang dihasilkan daripada latex untuk penggunaan seni visual. Part landasan digunakan daripada getah diletakkan di antara landasan dengan enjin kereta api untuk mengurangkan getaran dan bunyi. So ada dekat jalan ada, awak tengah melukis pun ada, dekat monorail atau kereta api pun ada lah part landasan. Okay, sikit lagi. So, saya tengok satu jap selesai. So, isi tempat kosong daripada perkataan-perkataan yang betul. Polimer ialah rantai panjang yang terdiri daripada molekul yang jenis yang dikenali sebagai apa? Polimer terhasil daripada proses yang dinamakan apa? Contoh-contoh polimer semula jadi ialah, bagi dia minta 3 itu. Tak 3 jenis polimer semula jadilah. Polimer sintetik diperbuat daripada dan juga proses kimia untuk mengeraskan getah asli dinamakan Okey, berikan kembali kepada siapa yang masih boleh tulis nama penuh anda, nama telefon anda, juga sekolah anda, nama penuh anda, nama telefon anda, juga nama sekolah anda dalam chat untuk kehadiran. Minta tolong kerjasama untuk tulis nama penuh anda, nama sekolah anda dalam chat untuk kehadiran pada hari ini. Okey. Yes.
biar ni. Saya lupa kita start pukul 9.10 tadi tak? Sebab tu kita habis 10.10. Kita habis pukul 10 malam ni. Sebab saya rushing dekat dia. Ayah mak. Tak apa. Cikgu, Ya saya. polimer terhasil daripada proses yang dinamakan adalah mempolimeran. Mempolimeran. Polimer terhasil daripada proses yang dinamakan Polimer. pempolimeran. Yes. Betul. Tu B lah. Polimer terhasil daripada proses yang dinamakan pempolimeran. Pempolimeran. Yes. Polymerization. Pempolimeran. Contoh tadi? Contoh-contoh polimer semula jadi ialah kanji, protein dan satu lagi. Okey. Aku lupa. Tak betul. Apa? Kanji, protein. Getah asli. Yes. Getah asli. Getah asli. Okey, bolehlah. So, lagi ada A, ada D, ada E lagi. Polimer rantai panjang terdiri daripada molekul yang jenis dikenali sebagai apa? Polimer sendiri dibuat daripada apa dan proses kimia berdasarkan getah asli apa nama dia? Bahan kimia ke? Apa yang mana? Polimer sintetik ni? Polimer sintetik dibuat daripada Bahan kimia cuma lebih tepat Astaghfirullahaladzim. Yes. Sekejap, saya betulkan sikit saya punya penulisan. Petroleum lah. Polimer sintetik biasanya kita akan ambil daripada petroleum. Okay. So proses kimia mengeraskan getah asli dinamakan? Itu sebenarnya dia maksudkan kita gabungkan dengan sulfur tadi. Dengan sulfur. Latex. Jawapan yang mana yang latex tu? Bawah, proses kimia mengeraskan hasil dinamakan latex. Kan, latex tu sebenarnya susu getah asli.
So apa proses? Apa proses yang kalau kita proses kimia yang menggabungkan kalau kita panaskan getah asli bersama dengan sulfur? Pembolkan. Nan. Kan. Yes, pembolkanan. Alright. A. Polimer rantai panjang terdiri daripada molekul yang sama jenis yang dikenali sebagai monomer. Alright. Ini yang untuk A lah Polimer ialah rantai panjang terdiri daripada molekul yang sama jenis yang dikenali sebagai monomer. Satu monomer bergabung membentuk satu polimer. Menyebut satu rantai, bukan gabung, maaf Dia berantai membentuk satu polimer. Dia very spesifik untuk polimer ni, kita cakap pasal rantai. Alright. Berikan dua sifat getah asli, namakan proses yang berlaku apabila asid ditambah ke dalam lateks. Okey. Apakah bahan yang digunakan untuk mencegah proses yang dinamakan dalam 8B? Apa dua sifat getah asli? Kenyal. Kenyal betul. Cuma dia ada lebih spesifik. Dia Tidak kenyal. tahan haba. Tidak tahan haba. Yes. Tidak tahan haba boleh. Kenyal tadi betul tapi dia ada lebih spesifik. Kenyal pun boleh lah. Kenyal dan tidak tahan haba. Boleh. Okey, kenyal dan tidak tahan haba. Alright. So, namakan proses yang berlaku bila ditambahkan ke dalam lateks. Bila asid tambahkan dalam lateks. Apa nama proses tu sebenarnya? Penetrasi. Pengumpalan sebenarnya. Coagulation. Pengumpalan. Pengumpalan lateks. Dia terkumpul. Okey. Kita letak asid, dia terkumpul. Dia kumpal dan jadi keras tu. So, apakah bahan yang digunakan untuk mencegah proses yang dinamakan 8B? Apa yang perlu kita letak supaya dia tak boleh ni? Apa? Supaya dia tak terkumpul, kan kita letak asid kan supaya dia gumpal. Dia terkumpal, dia kumpul-kumpul jadi keras kan tu. Kalau kita nak suruh dia kekal jadi cair, kita letak apa? Alkali. Yes. Kenyal lembut betul. Alkali, betul. Nice. Alkali. Kita letak alkali lah supaya dia masih kekal sebagai lateks. So basically tadi sebenarnya saya ada kat atas tadi, saya tak masukkan point kat sini. So basically apabila kita cakap pasal chain tadi, ada rantai yang menggabungkan di antara rantai polimer dekat getah tadi. Sulfur tu duduk kat sini dia getah sebenarnya dia duduk macam tu. Dia macam rambut.
Polimer dia letak sebelah. So di antara sebelah ni dia gabung pula dengan sulfur bridge. Sulfur crosslink lah. Jadi dia punya rangkai silang sulfur dia kat sini. Menyebabkan ianya lebih kuat. So rajah di bawah menunjukkan satu proses penambahan sulfur ke dalam getah alsi. Okey, apa nama proses ni? Pemvulkanan. Pemvulkanan. Alright. Pemvulkanan. Allah. Pemvulkanan. Actually pemvulkanan ni selalu juga keluar sebenarnya. Dia suka tanya juga. Berikan 3 kegunaan getah tervulkan. Apa function? Apa tiga jenis yang boleh kita guna untuk vulkan ni? Membuat tayar kenderaan. Yes, boleh. Tayar boleh. Lagi? Sarung tangan getah. Yes, boleh. Sarung tangan pun boleh. Allah. Satu lagi? Tapak kasut. Yes. Alright. Dan juga tapak kasut. Astaghfirullahalazim. Okay. Tayar, sarung tangan dan juga tapak kasut tu antara 3 perkara lah yang kita boleh gunakan getah tervulkan. Alright, nice. So sedikit rumusan untuk yang kita dah tengok hari ni. First, untuk kimia industri kita akan tengok 3 benda yang penting, iaitu alloy, kaca seramik dan juga polimer. Alloy ada komposisi, kita kena tahu komposisi dia tadi. Okey, komposisi setiap satu alloy tu lah kan kita macam-macam kan. So komposisi kita tahu ciri-ciri dia dan apa kita gunakan dia. Kaca dan seramik kita kena tahu apa beza kaca dengan seramik tadi. Okey, tapi dua-dua adalah silika kan. Dan aplikasi dia, kita guna apa, kaca kita guna untuk apa, seramik kita guna untuk apa. So polimer pula, polimer dia sebenarnya polimer ialah gabungan monomer, rantaian monomer yang membentuk polimer. Proses pempolimeran dan juga proses penyahpolimeran. Maksudnya pempolimeran ni daripada monomer banyak-banyak, dia gabung-gabung, dia rantai-rantaikan menjadi polimer. Apabila yang sama bergabung banyak-banyak kali, itu namanya pempolimeran penambahan. Penyahpolimeran daripada polimer, kita pecah-pecahkan dia, kita putuskan rantai-rantai dia menjadikan monomer. So polimer ada 2 jenis, kita ada semula jadi, kita ada sintetik. Semula jadi biasa kita akan tengok tadi adalah getah asli. Daripada getah asli ni kita boleh vulkankan dia. Okey, kita masuk dengan sulfur untuk dia lebih kuat. Okey, semula jadi yang berlaku sendiri, sintetik yang kita boleh buat kebiasaannya daripada petroleum. Alright, so terima kasih untuk hari ini. Ada apa-apa soalan insyaAllah? Tak ada cikgu. Tak ada Alright, so dengan tu terima kasih untuk hari ini. Sekali baik datang Allah, sekali buruk terima kasih sendiri. InsyaAllah minggu depan kita akan sambung dengan topik yang seterusnya. Just peringatan kepada saya, kepada siapa yang masih boleh tulis nama penuh dan sekolah, dan tolong kita untuk tulis nama penuh dan sekolah. Pada siapa, hari tu kerajaan ada bagi tahu untuk bagi vaksin kepada pelajar-pelajar umur 12 tahun akan